Okay. Good morning, everyone. I would like to talk about the corruption and business global. My name is Wei Leong. So hari ini saya nak start pendahuluan. Kita hidup dalam masyarakat dengan ekonomi korporat yang berkembang pesat. Kebanyakan aliran ekonomi dunia hari ini dikendalikan dan dijana oleh syarikat. Perkembangan ekonomi semasa adalah trend baru semasa ratusan tahun. Bagi masyarakat terdahulu, konsep syarikat adalah pembentukan organisasi yang mengambil jalan luar biasa. Kumpulan multinasional hari ini boleh dikesan kembali ke 400 tahun dahulu apabila keluarga diraja meluluskan syarikat Hindia Timur Inggeris. Ketiga itu sebagai kumpulan pelabur untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Dirantau India dan memperoleh monopoli tempatan. Beberapa tahun kemudian, syarikat lain mula meniru tingkah laku mereka. Ini bukanlah perbuatan yang mulia. Mereka semua terlibat dalam perbuatan haram seperti rasuah dan rasuah. Mereka kurang ajar, sangat mementingkan diri sendiri dan korup. Menjadi pihak berkuasa tempatan dengan berurusan dengan pegawai tempatan dengan melanggar undang-undang. Lebih buruk lagi ialah menghantar tentera peribadi mereka untuk menyerang penduduk dan menduduki tanah itu. Dengan kata lain, kapitalisme hal biasa kini lahir daripada sejarah yang kotor. Korupsi di tempat kerja perlu berhenti supaya kita boleh mencapai tempat kerja yang terbaik. Terdapat banyak aksi yang perlu diangkat, tetapi semuanya hendaklah berdasarkan CSR, Corporate Social Responsibility. Sebagai huraian, tempat kerja yang mengamalkan CSR perlu menjaga tanggungjawab sosial. Sebarang bentuk diskriminasi perlu dielakkan. Contohnya, diskriminasi warna kulit, diskriminasi kaum, buruh paksa, buruh kanak-kanak, dan rasuah harus dilarang. Tempat kerja juga perlu mengamalkan tanggungjawab alam sekitar. Sebarang aksi yang dijalankan oleh sesuatu syarikat dilarang daripada merosakkan dan mencemarkan alam sekitar. Penebangan hutan, pencemaran air, dan juga pencemaran udara antara beberapa aksi yang akan mencemarkan alam sekitar. Saya berharap semua pihak akan bersinergi supaya kondisi dalam tempat kerja boleh bertambah baik. Video ini menjelaskan isu rasuah ini memang terwujud sejak zaman 4 abad hingga 1600 sehingga pertumbuhan syarikat multinasional moden hari ini. Rasuah melibatkan isu integriti pihak yang terlibat dan membawa kerugian serta mengancam hak asasi pihak mangsa, yaitu dari golongan yang lemah dan kurang ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang. Perkara rasuah ini telah menjadi satu perkara yang biasa tetapi perlu ditandatangani dari segi kesedaran kepada generasi yang muda. Pelajar merupakan golongan yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Video ini dapat mendorong pelajar untuk mengubah persepsi mereka sekarang dan pada masa hadapan apabila mereka menjadi pemimpin di sebuah organisasi melalui pengajaran dan pembelajaran mereka dari sekarang. Video ini turut memberi contoh dalam kes di luar negara tentang kerugian dari segi keuangan yang dihadapi. Ini merupakan kesan isu rasuah dan globalisasi. Dengan video ini juga pelajar dapat mengambil tahu tentang kesan rasuah kepada diri sendiri kalau melibatkan diri dalam salah laku rasuah. Dengan sedemikian, pelajar harus mengamalkan sikap integriti dalam kehidupan harian mereka dan mengelakkan perkara rasuah ini dibiarkan menjadi salah satu cara hidup untuk mengejar kemewahan. Video ini juga mengkongsikan nasihat yang dibahagikan kepada 4 dimensi. Nasihat tersebut akan memberi ingatan kepada para pelajar tentang sikap integriti yang perlu diamalkan semasa diamanahkan sesuatu tugasan yang mula dari zaman persekolahan. Contoh, sikap jujur dan etika semasa mengambil peperiksaan. Kesimpulannya, video ini memberi impak yang positif kepada pelajar. Diharap pada pelajar dapat melakukan untuk terbaik untuk membentuk budaya anti rasuah dan mempromosikan integriti di semua lapisan masyarakat pada masa yang akan datang.
Rasuah merupakan satu tingkah laku yang sama dengan meropak dan menafikan hak asasi manusia-manusia dalam mengajar keuntungan secara radikal. Namun bukannya semua penaga terlibat dalam kesalahan ini. Radio ini memberi nasihat dan garis panduan kepada masyarakat dalam menangani masalah rasuah demi menjaga kepentingan semua pihak dan pemegang saham sehingga pihak pekerja, membakar pelanggan dan juga komuniti setempat sesuatu perniagaan beroperasi. Setiap masyarakat harus diingati bahawa di samping memaksimumkan kekayaan, rasuah tidak patut merupakan satu jalan pendek untuk menyelesaikan masalah perniagaan atau mencepat sesuatu operasi. Kos melanggar undang-undang ini akan memburukkan reputasi syarikat dan pemegang amanan syarikat tersebut dan akan memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Contoh kesan terlibat dalam salah laku dalam pengurusan dana telah dinyatakan dalam video ini jelas menunjukkan ia merugikan sejumlah orang yang tinggi. Oleh yang dimakan, nasihat kepada masyarakat terus dikongsikan melalui radio ini, iaitu seimbangkan pelabuhan dalam 3 unsur sosial, pendidikan dan persekitaran yang selaras dalam maklumat pembangunan mampan. Nasihat ini dibahagi kepada 4 dimensi. Pertama, masyarakat perlu menghasilkan produk yang sihat dan diingin di pasaran. Contoh, industri makanan menghalaskan makanan yang sihat untuk mengurangkan obesiti yang penyakit. Kedua, mengadakan proses pengelola yang mampan. Contoh, tanah yang digunakan untuk pembangunan mestilah diuruskan dengan betul dan bukanlah tanah rampasan dari penduduk orang asli dan pekerja buruh, bukannya dari golongan kanak-kanak. Ketika masyarakat patut bertanggungjawab atas rantingan bekalan. Contoh, masyarakat boleh memberi prihatin terdapat sesuatu rantangan bekalan ini sama ada golongan pekerjanya terdapat kanak-kanak supaya hak asasi kanak-kanak dijaga. Dimensi terakhir menghamilkan prinsip kekeluargaan negaraan yang baik. Masyarakat yang telus mereka lah yang menguruskan sesebuah syarikat dengan telus dan beretika. Contoh amalan kerja dalam pelaporan keuangan mereka. Jadi masyarakat memainkan peranan yang penting untuk menghentikan dalam rasuah dengan selaras dengan maklumat pengurusan mampan dan juga dalam urusan globalisasi. Sebahagian besar pengelolaan ekonomi dalam ekonomi dunia hari ini dijalankan oleh syarikat. Ini adalah satu perkembangan baru dalam tempoh 200 tahun yang lalu kerana idea pempadanan itu sendiri lebih merupakan bentuk organisasi ekonomi yang luar biasa sehingga ekonomi moden. Mereka sendiri sangat korup mementingkan diri sendiri. Melasa kuasa tempatan yang mereka hadapi dan lebih teruk lagi pada zaman itu tetapi tidak begitu luar biasa hari ini. Menurunkan tentera persendirian yang merampas wilayah yang sebenarnya melaksanakan dasar law dan yang melanggar hak asasi manusia rakyat India. Pada pendapat saya setuju dengan video ini dan terdapat salah satu isu dan tingkah laku sejak zaman dahulu sehingga zaman era globalisasi ini, iaitu rasuah. Rasuah memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat. Saya juga suka video ini sebab video ini telah membawa atau memberikan nasihat kepada masyarakat untuk menandatangani tingkah laku rasuah. Kita haruslah mengambil titik berat dalam hal ini supaya rasuah akan menjadi atau melakukan pada sekeliling manusia. Jika hak ini tidak diberhentikan oleh pihak berkuasa, ia ingin pengaruhi nama negara dan ekonomi negara. Saya bersetuju dengan beberapa idea syarikat yang termaksud rasuah dan perniagaan global.
untuk terus hidup dalam dunia hari ini. Sepastinya rasa bukanlah satu pemikiran yang baik untuk mengekalkan sesebuah syarikat kerana ia mungkin bermula dengan baik tetapi tidak berakhir dengan lancar. Tetapi jika menjadi lagi lebih teruk, tidak salah kadang-kadang melanggar undang-undang. Menjalankan perniagaan juga seperti mengambil risiko. Kita hendaklah lebih yakin untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan dan bahagian yang paling penting ialah kita tidak boleh mudah berputus asa. Kita boleh melihat ekor dari masa lalu tentang bagaimana mereka menyumbang untuk syarikat dengan sememangnya dan belajar demi kejayaan mereka. Selain itu, saya sangat bersetuju bahawa kita mesti memastikan proses pengeluaran dan hasilnya mesra alam. Jika berfikir untuk mendapatkan wang saja dan tidak mempedulikan orang lain dan alam sekitar adalah fikiran yang salah. Kesimpulannya, saya bersetuju bahawa kita mestilah bertanggungjawab terhadap aktiviti kita sendiri dan bukan lari semasa menghadapi masalah. Semua kriteria ini bukan saja dapat membantu kita memperoleh nilai pengeluaran kami, tetapi untuk menunjukkan contoh yang baik kepada generasi masa hadapan. Terima kasih.